PAS tiada isu untuk burukkan PH selain fitnah. Cara merungkai Perlembagaan Persekutuan adalah dengan memindahnya melalui proses legislatif melalui kaedah yang dinyatakan dalam Perkara 159, kata Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman. Menurut beliau, secara asasnya memindah perlembagaan memerlukan sokongan 2/3 majoriti jumlah ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara. Bahasa perlembagaan menyebutkan jumlah ahli Dewan bukannya sekadar jumlah yang hadir pada hari pengundian. Jumlah ahli Dewan Rakyat adalah 222 kerusi, jadi 2/3 bermakna sekurang-kurangnya mendapat sokongan 148 ahli Dewan Rakyat, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau juga menjelaskan jika yang hendak dirungkai itu berkaitan pindaan kepada peruntukan kewarganegaraan, Majlis Raja-Raja, kedudukan istimewa Raja-Raja, kedudukan bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, maka ianya perlu juga mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Jika melibatkan hal Sabah dan Sarawak pula, mesti mendapat persetujuan negeri berkenaan. Begitulah bukan senang hendak rungkai perlembagaan ini, katanya. Zulkarnain menempelak pihak yang kini heboh kononnya hendak mempertahankan Perlembagaan Persekutuan yang pernah dikejinya. Ironisnya, dahulu ada orang kata Perlembagaan Persekutuan ini perlembagaan taghut dan perlembagaan penjajah. Jika mati kerana menentang perlembagaan ini dianggap mati syahid, tetapi kini orang itu pula yang kata jangan biarkan kumpulan itu rungkai perlembagaan. Beliau dipercayai merujuk kepada amanat hadi yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan di Kampung Banggol Pradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981. Merujuk kepada tulisannya Dr. Aziz Bari dalam bukunya Malaysian Constitution A Critical Introduction setakat tahun 2003. Perlembagaan Persekutuan ini telah dirungkai sebanyak 44 kali oleh Kerajaan Barisan Nasional. Apa yang Perikatan Barisan Nasional rungkai itu banyak juga yang mengubah struktur asas perlembagaan, khasnya berkaitan undang-undang darurat dan kedudukan istimewa Raja-Raja. Zaman Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, hanya ada sekali perlembagaan ini dirungkai, iaitu berkaitan undi 18 dan pendaftaran pengundi secara automatik, tegasnya. Itu pun ia pindaan yang positif demi memperluaskan lagi penyertaan rakyat dalam sistem demokrasi di negara ini. Jadi sebenarnya orang itu yang kata PH hendak rungkai perlembagaan, cabar Islam, cabar kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera itu semasa 22 bulan itu nyanyuk, lupa, fitnah, kelentong, sembang derai atau apa bidasnya. Adakah hujah Abdul Hadi dalam ucapannya semasa Majlis Pelancaran Perikatan Nasional di Marang, Terengganu pada 30 Julai lalu bersandarkan bukti? Semua orang yang berakal tahu jika tidak ada bukti, maknanya ia adalah satu pembohongan, berita palsu atau fitnah semata-mata. Kerana itu amanah membuat laporan polis di seluruh negara pada Rabu 3 Ogos lalu. Setelah laporan polis dijalankan, maka melompat para walaun dengan cerita basi dan karut marut bahawa amanah ditaja oleh DAP. Mereka lupa bahawa pada 8 September 2021, Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru Datuk Roslan Abu Bakar mengarahkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, Datuk Wan Zawawi Wan Ismail yang juga ahli PAS, membayar ganti rugi sebanyak RM200,000 dan bayaran kos RM6,000 kepada Datuk Husam Musa kerana memfitnah bahawa amanah menerima dana daripada tauke judi DAP. Jika Presiden PAS berani nyatakan dengan terperinci siapa ahli Pakatan Harapan yang hendak merungkai Perlembagaan Persekutuan ini dan siapa ahli amanah yang menerima dana daripada DAP serta maunya. Dalam hubungan ini, Jom Channel ingin berkongsi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 8 surah Al-Maidah, terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada setiap jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Semoga ia memberi kesedaran dan keinsafan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.